Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan Titi Sinta hari ini, kita akan teruskan bahagian yang kedua, bab 7, Matematik SSM tingkatan 5, sukatan sarakan data terkumpul. Jadi untuk kali ini, Titi Sinta akan fokuskan kepada dua sahaja dulu, iaitu histogram dan juga poligon kekerapan. Okay, jadi kita master dulu dua topik ni, baru kita teruskan dengan O'Keeffe. Okay? So, apa yang kita nak belajar hari ini? Bagaimana nak bina histogram, bagaimana juga nak bina poligon kekerapan serta penyelesaian masalah histogram dan penyelesaian masalah poligon kekerapan. Kita tengok satu persatu. Contoh yang pertama ni, dia suruh lukis histogram dan poligon kekerapan. Dua benda dia suruh lukis dalam satu soalan. Jadi bagaimana kita nak buat? Berdasarkan jadual yang dia bagi. Firstly, kita lengkapkan dalam jadual, tapi contoh Titi Sinta tunjukkan ni memang dah dilengkapkan. Jadi kalau awak belum lengkapkan jadual, awak kena lengkapkan dulu. Semua yang kita bincangkan masa bahagian satu hari tu, sama semua apa yang dia nak dalam jadual tu. So ada kat situ ada kekerapan, ada selang kelas kan, iaitu skor, ada sempadan bawah, ada sempadan atas, ada titik tengah. Semua kita dah bincang dah hari tu. Jadi sebab tu Titi Sinta suruh awak masterkan dulu yang cara-cara pengiraan sebelum kita nak masuk cara nak melukis histogram dan poligon kekerapan. Kemudian bila dah siap jadual, lihat skala pula. Skala tu ini akan menentukan kita punya graf tu, jarak dia macam mana. Jadi tengok paksi X 2 cm bagi 10 skor. Paksi M tu, paksi X tu adalah paksi yang mengufu, yang baring tu. Dekat situ tak payah susah-susah fikir, kita terus letakkan dia sebagai titik tengah. Jadi kita ambil nilai titik tengah, kita tak payah peduli lah 2 cm apa ke, kita tak payah, terus ambil titik tengah. Yang kita dah kirakan dalam jadual tu, terus lepas kosong letak titik tengah pertama dan seterusnya lah. Kemudian paksi Y dia pula yang tegak ni, yang berdiri tu adalah kekerapan. Ingat, mesti kekerapan. Ambil terus nilai kekerapan dan letakkan terus kat situ. Yang ni kita tengok betul-betul. Apa dia punya skala? 2 cm kepada 2 murid. Maksudnya, kalau itu kan graf tu, satu graf yang besar tu, 2 cm tu, satu kotak besar kan. Jadi kat situ kita kena pakai sifir 2. Sebab dia kata 2 cm 2. 2 cm tu size graf. Kena pakai sifir 2. Itu 2 murid. 2 cm 2 murid. Kalau 2 cm 5 murid, maksudnya kita pakai sifir 5 lah. 5, 10, 15 macam tu. Kalau 2 cm 2 murid, kena pakai sifir 2. Sebab tu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yang ketiga, kita plotkan titik koordinat berdasarkan jadual yang kita buat lah. Kalau titik tengah yang ini, berapa kekerapan dia, seterusnya sampai habis. Dan yang keempat, kita lengkapkan graf. Lengkapkan graf ni kena hati-hati. First kali label dia. Label kita tu, ingat kalau paksi mengufuk, mesti titik tengah. Tulis kat ujung tu titik tengah. Dan dekat paksi menegak, mencancang itu mestilah kekerapan. Tulis kat atas tu, dekat Y tu, kekerapan. Kemudian skala tu mesti lengkap. Tak boleh buat sekat-sekat je, sampai sifir 2, 4 je. Yang lain tak sampai. Kena habiskan sampai atas. Dan juga titik tengah pun kena habiskan sampai hujung. Itu maksudnya kita lengkapkan graf, ada label. Dan lengkapkan graf tu juga, kita kena pastikan kita punya gambar tu betul lah. Kalau histogram, ini satu lagi. Tadi sebab soalan ni dia nak dua-dua tau. Jadi kita kena lukis dua-dua sekali dekat atas satu graf yang sama. Kalau nak histogram ni adalah graf bar. Graf bar. Graf bar tu petak-petak tu kan, yang palang, carta palang. Belajar mendengaran dahulu carta palang. So itu awak buat dulu. Bila nak poligon kekerapan, dekat graf bar tu kan, dia ada tengah-tengah antara puncak tu kan, antara atas atau tengah-tengah. Awak plotkan garis. Yang itu awak sambungkan pakai pembaris. Garis-garis atas tu. Awak X kat atas tu, yang atas atas bar tu, awak X kan. Lepas tu awak ambil pembaris, awak cantumkan semua tu. Dan poligon kekerapan mesti bermula dan berakhir dengan kosong. Dia mesti sentuh lantai tu, sentuh tanah. Dia tak boleh tergantung, tak boleh tergantung, mesti sentuh lantai. Itu poligon kekerapan. Sebab soalan ni dia nak dua-dua sekali. Lukis histogram dan juga lukis poligon kekerapan. So selesailah untuk soalan yang pertama.
Okey, soalan yang kedua, disuruh lukis poligon kekerapan sahaja. Okey, kalau yang ini macam biasa, yang first step kena bina jadual. Bukan binalah, lengkapkan jadual. Okey, masukkan semua kekerapan, okey, titik tengah. Itu dua benda tu penting. Kekerapan, titik tengah. Tak ada dua ni tak boleh buat poligon kekerapan dan histogram. Okey, ingat histogram dengan poligon kekerapan label dia sama. Iaitu baring paksi X tu adalah titik tengah dan paksi tegak tu adalah kekerapan. Okey. So first kali lengkapkan jadual, yang kedua lihat skala. Okey, yang ni pun hati-hati, highlight kan, ambil highlighter awak highlight kan. Jadi kata paksi X, ingat paksi X tak payah peduli. Terus ambil titik tengah letakkan, start kosong apa dia punya titik tengah seterusnya. Paksi Y awak kena tengok betul-betul, okey. 2 cm 2 biji botol. Maksudnya 2 cm satu kotak besar kena pakai sifir 2 sebab 2 biji botol. Kalau 2 cm 10 biji botol kena pakai sifir 10. 10, 20 dan seterusnya, okey. Kemudian yang ketiga plotkan titik. Okey, titik tengah ni berapa kekerapan? Okey, plotkan. Okey, ingat kalau dia nak poligon kekerapan saja, jadi tak perlu buat carta palang, tak perlu buat histogram. Okey, terus awak buat poligon kekerapan lah. Okey, awak x kan, okey. Nilai-nilai yang kita nak tu. Okey. Kemudian lengkapkan graf. Macam tadilah, label kena lengkap, kekerapan, titik tengah dan juga skala tu. Habiskan sampai hujung lah, sampai atas sampai hujung untuk lengkapkan skala. Okey, ingat last sekali poligon kekerapan mestilah bermula dan berakhir dengan kosong. So dia tak boleh dia tak boleh tergantung. Okey, dia mesti sentuh lantai, bermula dan berakhir dengan kosong. Okey, so seterusnya. Okey, ada beberapa bentuk taburan data yang perlu awak tahu. Hasil daripada histogram dan poligon kekerapan. Yang pertama, bentuk loceng. Kita akan nampak dia macam loceng kan, naik turun macam tu kan. Bell shaped. Okey, bentuk loceng. Itu kalau graf yang bentuk macam ni lah. Okey, yang kedua bentuk seragam. Sama je, kalau dia berubah pun sikit-sikit dia tu, naik balik tu turun balik. Dia berubah sikit-sikit je. Itu kira seragam lah. Okey. Okey, seterusnya ketiga. Okey, bentuk graf histogram poligon kekerapan adalah bentuk pencong ke kanan. Nampak tak daripada graf tu dia akan pergi ke kanan kan? Dia akan turun ke bawah belah kanan. Nampak nak panah? Saya tunjuk kat situ, ke kanan. Dan lagi satu adalah pencong ke kiri. So, nampak dia ke kiri, dia pencong, dia jatuh ke kiri. Okay, dia tak jatuh kanan, jatuh ke kiri. Itu maksudnya pencong ke kiri. So, ingat ada 4 jenis bentuk taburan data. Okey, kenapa kita belajar bentuk taburan data ni? Sebab kita nak buat soalan penyelesaian masalah. Masalah histogram dan juga poligon kekerapan lah. Okey, contoh yang ketiga ni, histogram bawah menunjukkan harga bagi 65 jenama pen yang dijual di kedai P dan kedai Q. So ada dua perbandingan. Kat situ satu untuk histogram P bagi kedai P dan satu lagi histogram bagi kedai Q. Okey, soalan 1. Nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua kedai. Okey, first kali tengok kedai P. Nampak tak dia turun ke bawah? Kalau turun tak ada pencong. Pencong ke mana tu? Ada ke kanan atau ke kiri? Yes, kedai P pencong ke kanan. Okey, kemudian Q pula. Kedai Q dia turun juga. Dia turun ke belah sana, ke belah kiri. So kedai Q adalah pencong ke kiri. Soalan 2. Kedai yang manakah mempunyai seragan harga pen yang lebih luas? Serakan yang lebih luas. Berikan sebab anda. So ada belajar di kata 4 masuk serakan. Okay, so kita tengok pada perbandingan dua-dua tu. Kedai P yang mempunyai serakan harga pen yang lebih luas. Kerana apa? Kerana beza harga pen ni lebih besar. Maksudnya nampak tak jarak tu lebih banyak, lebih besar kan? Dia punya jurang tu lebih besar. Kalau kedai Q tu dia sikit-sikit je beza dia. Turun sikit-sikit je. Tapi kalau kedai P diturun sikit tu turun banyak lagi. Itu maksud dia serakan harga pen yang lebih luas adalah kedai P. Jadi saya rasa cukup untuk penerangan bagi graf histogram dan juga poligon kekerapan. Okey, part yang ketiga baru kita tengok betul-betul OGIF ni. OGIF ni satu graf je tapi dia punya pengiraan dia banyak sikit lah. Maksudnya hasil daripada OGIF tu apa perlu cari. Itu dia lebih detail. Okey, jadi kita fokus dulu pada yang ini, histogram dan poligon kekerapan. Kita jumpa lagi di bahagian yang kedua. Terima kasih semua. Bye-bye.